Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu topik bola keranjang ya. So standard kandungan. Topik ini adalah pertama, melakukan kemahiran bola keranjang dalam situasi peranan, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola keranjang, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, memahami dan aplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. So jadi ni kita tengok maklumat yang diberikan kat sini sebagai seilusi. Okey, yang pertama, permainan bola keranjang merupakan sukan berpasukan yang pantas dan memerlukan tahap ketangkasan, kepantasan dan reaksi yang tinggi. Pasukan bola keranjang Malaysia tidak pernah terlepas daripada menyertai termasuk sukan C. Malahan sejak tahun 1977, pasukan bola keranjang wanita telah memenangi pingat emas sebanyak 14 kali. Okey, sumber rujukan daripada Bukti Harian tahun 2019. Nur Izzati Yaakob, Pang Hui Pin dan R. Kalaimati adalah antara pemain dalam sukan kebangsaan yang memenangi pingat emas sukan C pada tahun 2015 dan 2017. Dalam konteks permainan, pemain-pemain bola keranjang perlu menguasai kemahiran dan strategi serangan yang baik dalam usaha melakukan serangan dan mengukuhkan pertahanan apabila diserang. Usaha untuk mempertingkatkan keupayaan serangan dan pertahanan ini boleh dilakukan melalui latihan yang sistematik dan mengukuhkan keupayaan kepada kecergasan fizikal. Antara kemahiran yang digunakan untuk melakukan strategi menyerang adalah seperti pick and roll and pass and go. Sementara strategi pertahanan bola, pasukan boleh menggunakan strategi 1 lawan 1 dan kawalan zon. Perancangan periodisasi latihan yang baik akan memantapkan lagi strategi serangan dan bertahan setiap pasukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini adalah pasukan bola keranjang wanita. Okey, so kamu boleh imbas QR kat sini untuk tahu lebih lanjut. Ni apa? Pasukan lelaki lah. So nama ni adalah jab step, yang ni pula crossover dan ni pula adalah menjaring. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi serangan. Strategi serangan, kemahiran dalam bola keranjang seperti gerak keliru, triple threat, crossover dan jab step boleh dilakukan dalam strategi menyerang seperti pick and roll and pass and go. Bola keranjang sering dimainkan sebagai sukan intermittent yang memerlukan tahap kecergasan yang tinggi. Setiap pemain pasukan menyerang memerlukan tahap kapasiti aerobik dan anaerobik yang terbaik untuk melakukan serangan ke atas pasukan lawan. Struktur permainan ini begitu dinamik kerana kelima-lima pemain akan kembali bertahan sebagai pemain pertahanan apabila berlaku serangan balas. Okey. Pemain-pemain bola keranjang bukan hanya perlu memiliki tahap kecergasan yang tinggi, malahan perlu berfikir dan bertindak dengan pantas. Okey, kemudian kita pergi kepada pick and roll. Okey. Kemahiran serangan pick and roll ini dikenali sebagai ambil dan pusing. Kemahiran jab step dan crossover yang digunakan dalam strategi serangan ini serta kerap berlaku dalam permainan. Okay, strategi serangan ini pada kebiasaannya melibatkan dua pemain pasukan dan boleh mematikan langkah pemain pihak lawan semasa melakukan serangan. Okay, kemahiran ini merupakan salah satu strategi serangan yang berkesan untuk mengelirukan dan menewaskan pertahanan pasukan lawan. Kita dapat dua cara bagi melakukan strategi menyerang ini mengikut situasi permainan. Okay, so ini cara-cara bermain dia. Okay, yang pertama, murid dibahagikan kepada dua kumpulan. So murid akan melakukan kemahiran menyerang pick and roll. Okay, kemudian dua murid sebagai pemain pertahanan cuba menghalang murid satu yang mempunyai bola. Okay, murid 3 yang bertindak sebagai screener akan berlari ke belakang M2 untuk menarik tumpuan murid M4, okay, pemain pertahanan. M1 akan menggelecek melepasi M2, okay, M3 akan meloloskan diri ke jaring low post dan menerima hantaran daripada M1 untuk menyaring. Permainan diteruskan secara bergilir sehingga kesemua ahli kumpulan berpeluang melakukan
jaringan. Okey. So kat sini ada info ekstra. Okey, strategi menyerang ini boleh dilakukan secara satu lawan satu, iaitu seorang pemain bertindak sebagai penyerang dan seorang lagi bertindak sebagai pemain pertahanan. Pemain penyerang menggunakan kemahiran triple threat atau jab step supaya dapat mengaburi pemain pertahanan. Pemain penyerang juga melakukan jaringan tanpa ada pemain yang bertindak sebagai screener. Okey, so apa maksud intermittent ya? Okey, sukan berpasukan berintensiti tinggi dan melibatkan kemahiran-kemahiran yang kompleks dalam jangka masa yang panjang dalam waktu rehat tertentu di dalamnya. Okey. So jadi kita tengok ada kekuatan dan kelemahan ya. Okey, so kekuatan dia yang pertama, gerakan paling efektif untuk menyerang dan mengelirukan pertahanan pasukan lawan. Okey, kerap memerangkap pertahanan lawan melalui kesilapan ke atas pemain penyerang foul. Okey, memecahkan kubu pertahanan lawan dengan mudah. Okey, tapi dia ada kelemahan dia lah. Pertama, penyerang sering melakukan kesilapan dalam mengawal bola semasa pergerakan pantas. Menyerang mudah terkeliru dengan gerakan pemain screener menyebabkan pemain pasukan bertahan berjaya merampas bola. Pergerakan pantas boleh menyebabkan penyerang gagal melakukan jaringan. Okey, so jadi kat sini ini adalah warna pergerakan pemain dan ini adalah hantaran bola. Okey, so jadi ni M1, dia berlari. Lepas tu M1 ni bagi dekat M3 dan M3 akan menjaringkan bola. Okey, so ni screener. Screener. Lepas tu ni dia jaringkan gol lah. Okey, so ni Malayan Amateur Basketball Association telah ditemukan pada tahun 1958 atau dikenali sebagai MABA. Okey. Okey, seterusnya pass and go dalam formasi 2-2-1. Okey, pass and go juga dikenali sebagai give and go atau 1-2, 1-2. Okay, strategi serangan ini memerlukan pemain menggunakan kemahiran hantaran dada dan hantaran natuna dengan tepat ke sasaran. Dalam formasi 2-2-1, 4 pemain berada di luar garisan 3 mata dan seorang pemain berada dalam kawasan 3 mata atau low post. Okey. Okey, formasi serangan ini mempunyai kelebihan strategi serangan yang melibatkan pass and go atau pass and cut ke low post. Okey, pemain yang tidak memiliki bola akan sentiasa bergerak untuk mencipta ruang serangan dari luar. Okey, pemain kelima pula berada dalam kawasan menjaring bagi mencipta ruang untuk menerima bola dan melakukan jaringan. Okey, formasi ini memerlukan pemain yang menerima bola untuk memotong masuk ke dalam kawasan low post dengan pantas. Okey, pemain-pemain yang tidak memiliki bola dapat bergerak dengan bebas. Okey, formasi ini memberikan kelebihan sekiranya serangan balas dilakukan pasukan lawan kerana 4 pemain yang berada di luar garisan 3 mata boleh bertahan dengan lebih cepat. Secara permainan, pemain dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan diarahkan menggunakan formasi mengikut situasi permainan. Murid 1 menghantarkan bola kepada murid 3. Murid 3 menerima bola dan berpusing sebelum hantar bola kepada murid 4 sambil murid 3 berlari melepasi pertahanan lawan. Pass and go. Kemudian murid 2 dan murid 5 akan bergerak untuk mengaburi pemain pertahanan lain. Kemudian murid 4 akan pantas menghantar kembali bola kepada murid 3 yang melepasi pertahanan untuk menjaringkan jaringan. Okey, so info extra kat sini. Okey, formasi 2-2-1 formasi paling asas dalam serangan strategi serangan. Seorang pemain penyerang berada di zon serangan low post dibantu oleh 2 orang pemain dengan 2 orang lagi pemain sokongan. Okey, kemudian pass and go, corak permainan iaitu 2 pemain bermain secara 1-2 semasa melakukan serangan melepasi pemain pertahanan lawan. Ini merupakan teknik serangan pantas yang sangat berkesan. Okey. Kemudian kita tengok apakah kekuatan dan kelemahan dia. Okey, kekuatan dia pertama, merangkap pertahanan lawan dengan strategi serangan yang mengelirukan. Serangan tanpa perlu menggelecek bola melepasi pemain pertahanan untuk menjadikan. Kelemahan, jika hantar aktivitas pertahanan akan terdedah kepada serangan pihak lawan. Okay, so ini situasi dia lah. Okay. Kemudian pass and go dalam formasi 1-2-2. Okay. Formasi ini merupakan formasi strategi serangan yang sering digunakan oleh semua pasukan.
Formasi ini sangat berkesan digunakan apabila menentang pasukan yang bertahan secara kawalan 1 lawan 1. Formasi ini memudahkan pasukan melakukan serangan kepada pasukan lawan dengan melakukan hantaran, menerima hantaran daripada rakan larian tanpa bola dan seorang pemain bergerak ke arah jaring bersama-sama bola. Formasi ini juga memerlukan 2 orang pemain berada di luar garisan 3 mata. 2 orang pemain sayap pula berada di atas garisan 3 mata dan sentiasa bersedia melakukan larian ke kawasan bawah jaring untuk menjaring bola. Pemain yang membawa bola akan bergerak pantas dan memikirkan strategi untuk menghantar bola kepada salah seorang rakan pasukan yang berada di kawasan menjaring atau menghantar bola kepada rakan pasukan di luar garisan 3 mata bagi membuat jaringan 3 mata. So jadi kat sini cara bermain dia. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Murid 2 dan murid 3 akan bergerak menghampiri garisan 3 mata. Manakala murid 4 dan murid 5 pula berada di penjuru gelanggang bahagian sayap pasukan lawan. Apabila murid 1 bergerak menghampiri high post M4 dan M5 akan memotong masuk ke low post. Kemudian yang ketiga M3 pula akan memotong masuk serta keluar membuat potongan V atau V-cut dan membuka ruang serangan. Murid ketiga membuat hantaran kepada murid 4 untuk membuat jaringan. So info ekstra kat sini. Formasi 1-2-2, formasi serangan yang sangat efektif untuk mengatasi pertahanan yang melakukan strategi 1 lawan 1. 2 pemain berada dalam garisan serangan 3 mata, low post, dan 2 pemain tengah lagi akan membuka ruang untuk pemain sokongan memasuki lubang untuk menjaring. Give and go. 2 pemain penyerang open post atau 2 pemain tengah dari bahagian sayap akan memasuki kawasan serangan low post untuk mencipta potongan V-cut dan memberi ruang pemain sokongan dari belakang untuk menjaring. Selanjutnya variasi formasi ini dilakukan juga dalam permainan 3 on 3 dengan 2 orang murid menjadi penyerang dan seorang murid sebagai perancang tengah dengan konsep serangan 1-2-2. Kekuatan dan kelemahan. Pergerakan yang efektif bagi menyelamatkan 1 atau 2 pemain pasukan pelawak bertahan dalam satu pergerakan. Pergerakan serangan yang pantas dan mudah melepasi pertahanan untuk menjaring. Kemudian pasukan bertahan, hilang langkah dan sukar bertindak balas. Kelemahan dia, pemain penyerang mungkin gagal mengawal bola disebabkan pergerakan terlalu pantas. Pemain penyerang berkerap melakukan kesalahan bila menempuh pemain pasukan bertahan untuk mendapatkan bola. So murid melakukan taktik serangan tanpa melakukan kesalahan atau menyalahi peraturan. So ini adalah gerakan pemain dan biru adalah hantaran bola. So ini situasi dia yang tadi. So jadi kita pergi kepada formasi 3 luar dan 2 dalam dan strategi pass and move. Pasukan yang menggunakan formasi ini sebagai strategi serangan boleh mencipta ruang serangan yang lebih luas. Setiap pemain akan sentiasa bergerak dan memotong masuk ke kawasan jaringan untuk mencipta peluang menjaring. Keadaan ini akan menyukarkan pemain pertahanan pasukan lawan mengawal serangan pemain yang menggunakan formasi ini. 2 orang pemain yang berada dalam kawasan jaringan berpeluang untuk menambahkan bilangan jaringan. So jadi kalau kita tengok sini ada banyak dia punya konten. So jadi so jadi ni cara bermain dia lah. Kita habiskan dulu lah sebab dia dah nak habis lah kan. Murid dibahagikan kepada kumpulan berlima. Setiap kumpulan menggunakan strategi serangan di luar dan 2 di dalam. Serangan bermula dari murid 1 menghantar bola kepada murid 2. Murid 1 berlari melepasi pertahanan ke bahagian sayap kiri. Murid 3 menerima bola dengan murid 2 menghantar bola kepada murid 1. Murid 1 dengan pantas menghantarkan bola kepada murid 5. Kemudian murid 1 bergerak ke low post untuk menjaring. So jadi kekuatan dan kelemahan dia. Kekuatan yang pertama, pasukan boleh mencipta ruang serangan yang lebih luas. Pergerakan pemain yang sentiasa memotong masuk dan keluar dari garisan 3 mata menyukarkan pertahanan lawan. Kemudian 2 orang pemain yang berada di low post meninggikan lagi peluang menjaring. Kelemahan
Tiada persefahaman menyebabkan pemain gagal melakukan formasi dengan berkesan. Ketiga pemain luar garisan, tiga mata mudah keliru dengan pergerakan yang perlu dilakukan. Tahap kecekasan dan kepadasan pemain sering menjadi masalah untuk melakukan formasi ini. Variasi kawasan permainan boleh diubah sesuai mengikut kebolehan murid. Tambah atau kurangkan bilangan pemain. Kemudian menetapkan masa permainan. So, ini situasi dia. So, terus kita masuk kepada strategi bertahan. So strategi bertahan sangat penting kerana permainan bola tandang adalah berstrategi dan kerap berlaku serangan balas pantas. Pasukan yang mempunyai strategi bertahan yang baik akan mengurangkan peluang pasukan lawan membuat jaringan. Pasukan yang mempunyai strategi bertahan yang baik akan membantu sebuah pasukan mencapai kemenangan. So yang pertama, 1 lawan 1. Strategi 1 lawan 1 merupakan strategi pertahanan asas dan mudah dilakukan dalam permainan bola keranjang. Setiap pemain akan mengawal pergerakan pihak lawan mengikut kesesuaian posisi mereka apabila diserang. Pemain bertahan mengawal dengan rapat ke mana-mana sahaja pemain lawan bergerak dalam kawasan serangan. Jadi dia kawal lah. So jadi cara pemain dia, murid dimakinkan kode 2 kumpulan. Permainan dimulakan dengan pasukan menyerang membuat hantaran dari garisan tengah. Pasukan bertahan akan mencuba menghadang setiap pemain pasukan menyerang bagi mendapatkan bola dan menghalang pemain pasukan penyerang bergerak ke hadapan menuju ke arah jaring. Kemudian yang kedua, 2 mata akan diberikan kepada pasukan bertahan sekiranya bola dapat dirampas, dan 2 mata juga akan diberikan kepada pasukan penyerang sekiranya pemain pasukan penyerang dapat menjadikan gol. Yang kelima, pemain pasukan bertahan yang terlepas mengawal pemain pasukan penyerang akan tersingkir dan digantikan dengan rakan pasukan pertahanan yang lain. Jadi kekuatan dan kelemahan dia. Pertama, kekuatan sentiasa mempunyai pemain pertahanan yang akan mengawal setiap pemain lawan. Dapat menghasilkan pemain penyerang daripada penyerang yang lain. Mudah meminta serangan pasukan lawan. Kelemahan dia, mendedahkan zon pertahanan jika penyerang melepasi marker. Pertahanan distribusi apabila pihak lawan cut in dan menggunakan screener. Penyerang yang mempunyai bola akan mudah menerusi pertahanan. Kemudian kawalan zon dan strategi permainan. Strategi bertahan kawalan zon merupakan strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghalang pasukan lawan melakukan jaringan. Dalam strategi ini, pemain bagi posisi penyerang dan tengah akan mengawal zon 1, 2 dan 3, iaitu kawasan di luar garisan 3 mata. Pemain pertahanan pasukan pula akan menjaga zon serangan yang lebih kritikal, iaitu zon 4 dan 5. Kejelasan pemain-pemain untuk memintas antara pemain pasukan lawan adalah penting dalam pertahanan zon ini. Cara bermain. Murid dibagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan diberi kebebasan untuk memilih formasi serangan yang hendak dimainkan. Pasukan murid yang bertahan akan melakukan kawalan zon mengikut kedudukan murid yang menyerang. Murid yang bertindak sebagai pemain pertahanan akan melakukan kawalan yang rapi, khususnya di zon 4 dan 5 low post. Murid yang bertahan di zon 2 dan 3 akan menghalang pihak lawan daripada memasuki garisan 3 mata. Permainan berjalan selama 5 minit. Pasukan yang mendapat mata terbanyak dikira menang. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan merupakan strategi pertahanan secara pasukan, menyukarkan pasukan pihak lawan untuk menerusi pertahanan zon. Kemudian kelemahan, mendedahkan pemain penyerang melakukan lebih banyak percubaan jaringan 3 mata. Serangan balas pantas fast break attack menewaskan pertahanan zon dengan mudah. So jadi sebagai latihan pembukuan, nanti kamu cuba buatlah. Soalan latihan pembukuan ni 1, 2 dan 4 lah. 5 ni kalau ada masa kamu buat, cuba buat dulu. Itu saja. Sekian, terima kasih.